Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung balik lah. Kita sambung balik. Baik, jadi kita ulang balik lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang ke-8, iradatun, ialah iradah. Iradah ni apa dia? Artinya berkehendak. Iradah ni maksudnya erti dia berkehendak. Wajib pada syarak pula, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Mengetahui. Yakni bahawa belajar sehingga mengetahui. Tu yang dikatakan wajib tu. Wajib bahawa belajar sehingga mengetahui. Belajar mengetahui, kemudian serta mengaku. Lepas pada ketahui, kena mengaku. Kena i'tiqad di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Mengaku, mengetahui serta mengaku apa tu? Dengan tentu ada di Allah. Yakni dengan tentu ada, sungguh ada di Allah, ini di zat Allah Ta'ala tu. Satu sifat iradah. Jadi sifat iradah tu dipanggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang bangsa maujudi. Sifat yang bangsa ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Sekira-kiranya Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itulah dikatakan sifat yang bangsa maujud. Sifat yang bangsa ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Tu dikatakan sifat ma'ani. Ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang tentu ada. Ada sungguh diri sifat tu di Allah Ta'ala. Sifat tu tumpang pada zat Allah Ta'ala. Baik. Jadi kena mengetahui serta mengaku dengan tentu ada. Yang ni ada sungguh di Allah Ta'ala, yang ni di zat Allah Ta'ala, satu sifat yang dinamakan iradah. Iradah, erti iradah tu berkehendak. Erti iradah adalah berkehendak. Baik. Firman Allah Ta'ala. Firman ni bahasa Parsi. Firman ni bahasa Parsi nah. Bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, qala. Kalau bahasa Melayu, telah berkata. Telah berkata. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin. Surah Yasin ayat 82 lah. Ertinya, erti ni maknanya kali bahasa lah. Erti ni maknanya kali bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa kita lah, bahasa Melayu. Apakah artinya? Erti innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa artinya? Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia, ya Allah, akan sesuatu. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, bahawa berkata ia, ya Allah, bagi sesuatu itu. Hendak jadilah engkau, hai sesuatu. Maka jadilah ia. Baik. Kitab lama, baik kitab Turas, kitab Misbahul Munir. Boleh tengok dalam Google. Dalam Shopee pada. Cuba type dekat Google kitab Misbahul Munir. Ada. Kitab akidah. Jadi apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu, maka Allah Ta'ala pun berkata, maka hendaklah engkau jadi. Hendaklah jadilah engkau. Hendak jadilah engkau, hai sesuatu. Sesuatu makhluk ni lah. Maka jadilah ia sesuatu tersebut. Itu. Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Dia sebut nak bagi jadi, terus jadi. Baik. Itulah perbuatan Allah Ta'ala. Dan iradah itu
Dan bermula sifat iradah itu ialah satu sifat. Iradah itu ialah satu sifat yang ada ia. Iradah tu satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Jadi iradah tu dia ada sungguh. Dia adalah satu sifat yang ada sungguh pada zat Allah Ta'ala. Yang mana sifat tu dikatakan sifat yang maujudi, sifat yang bangsa sungguh ada. Sekira-kira Tuhan buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itu dikatakan sifat ma'ani. Jadi iradah ni sifat ma'ani lah. Ada ia di zat Allah Ta'ala. Ada tu bila? Pada sedia kala lagi. Ini sejak azali lagi. Masa azali lagi ada siap dah. Sifat iradah itu di zat Allah Ta'ala. Azali itu kenapa? Azali itu masa yang belum Tuhan buat nur Nabi Muhammad lagi. Maknanya apa-apa makhluk pun tak ada lagi ketika azali itu. Itu dikatakan azali. Apa-apa makhluk pun tidak ada lagi. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada ketika itu. Jadi sifat iradah itu ada di zat Allah tu sejak azali lagi. Bukan baru je, sejak azali lagi. Sebab itulah dikatakan sifat tu sedia kala. Sifat tu qadim. Tumpang pada zat yang qadim. Sifat tu sifat ma'ani, sifat iradah, dikatakan sifat yang qadim. Lagi pula maujudi, ada sungguh. Kemudian dia menumpang pada zat yang qadim, iaitu Allah. Zat yang maujud. Sifat yang ada tumpang pada zat yang ada. Tu. Jadi dia ada pada zat Allah Ta'ala tu sejak azali lagi. Sejak azali ni maknanya tidak ada apa-apa makhluk lagi ketika itu. Itu azali. Dengan dialah, yakni dengan sifat iradah itulah Allah Ta'ala menghendaki. Apabila Allah tu dia ada padanya sifat iradah, iradah iaitulah berkehendak, maka dia pun menghendakilah. Sebab apa Allah Ta'ala menghendaki? Sebab Allah tu ada sifat berkehendak. Tu. Dengan dialah, ini dengan sifat iradah itulah, sifat berkehendak tu, Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Menghendaki itu dengan maksud menentukan lah. Menentukan mungkin. Mungkin ni makhluk lah. Mungkin ni istilah ilmu tauhid. Tapi maksud dia makhluk lah. Benda yang harus ada, harus tidak ada. Itulah makhluk kita lah. Menentukan mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin. Daripada mungkin mutaqabilat. Apa dia tu? Benda yang harus tu. Maka barang yang harus atas mungkin itu banyak. Contohnya seperti Zaidun. Seorang lelaki yang bernama Zaid. Barang yang harus atas Zaid itu banyak. Apa dia? Seperti gemuk dan kurus dan tinggi dan rendah dan hitam dan waktu menentu ambil setengah sahaja. Seperti jikalau menentu gemuk, tinggallah kurus. Itu maksudnya. Itu dikatakan dengan Allah tu dengan sifat iradah itulah Allah tu menghendaki dan menentu mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin daripada mungkin mutaqabilat. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak buat seseorang manusia tu, Allah Ta'ala tentu siap-siaplah benda yang harus. Benda yang harus ni banyak, sama ada gemuk, kurus, tinggi. Tapi dia ambil salah satu lah. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita tu gemuk, maka tak kurus lah. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita rendah, maka tinggi itu tak ada lah. Dia tak ditentu semua siap-siap. Tinggi pun dia, rendah pun dia, tak boleh lah. Dia berlawanan. Baik. Kemudian mungkin mutaqabilat, yakni segala mungkin yang berlawan-lawani. Seperti tinggi dan rendah, putih dan hitam, yang tidak berhimpun di dalam satu masa. Maknanya kalau Allah Ta'ala tentu kita tu gemuk, maka kurus tidaklah. Maknanya dua-dua tu tak boleh duduk dalam satu masa. Gemuk pun dia, kurus pun dia. Orang tak panggil macam tu. Allah Ta'ala tak buat macam tu. Allah Ta'ala buat salah satu saja. Kalau gemuk, tak kurus. Kalau tinggi, tak rendah. Itu maksudnya. Kita tengok kita pun tahulah diri kita macam mana. Kalau kita ni rendah, maka tak tinggi. Jadi Allah Ta'ala tentu salah satu saja.
Itu dimaksudkan dengan mungkin mutaqabilat. Iaitulah mungkin mutaqabilat ni, yang ni segala mungkin yang berlawan-lawan ni, yang tidak berhimpun di dalam satu masa. Contoh dia seperti tinggi dan rendah, putih dan hitam dan sebagainya. Dan dan di satu tempat, tak menentukan di satu tempat. Adapun tempat berlainan tak mengapa, boleh berhimpun juga. Dia tak berhimpun pada satu tempat. Kalau tempat yang berlainan tu tak apa. Dan iaitu ada dan iaitu yang kata mungkin mutaqabilat tu macam mana tu? Ada lawan tiada. Ada lawan tiada. Kalau Allah Ta'ala tentu kita ada, maka tiada tu tak ada lah. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita tiada, maka ada tu tak ada. Tu maksudnya. Dan segala warna, putih, hitam. Kalau Allah Ta'ala tentu kita putih, tak hitam, dan tak warna lain lah. Tu. Dia pilih salah satu lah. Dan segala jihah ni pihak, atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Dan segala tempat, dan segala masa, dan segala qadar, yakni segala ukuran. Kadar ni segala ukuran, seperti pendek, panjang, pendek dengan panjang. Seperti menghendaki Allah Ta'ala dan menentunya Allah akan seseorang manusia lah. Kita kata nama Ahmad dengan ada. Allah Ta'ala tentu si Ahmad tu dengan ada, maka tinggal tiada. Maksudnya Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang yang bernama Ahmad. Kalau dia nak jadi ada, maka ada lah Ahmad tu. Tiada Ahmad tu tak ada lah. Dia tak boleh ada pun ada, tiada pun tiada Ahmad tu. Tak boleh lah. Dia kena pilih salah satu. Jadi Allah Ta'ala buat Ahmad tu dia pilih. Kalau dia nak buat bagi ada Ahmad tu. Kalau dia nak buat bagi tiada, mana tiada lah Ahmad tu. Dia pilih salah satu. Dan menentu pula dengan putih, misalnya menentu, yang ni menentu tu pada azali lagi lah. Menentu seseorang yang bernama Ahmad tu putih, misalnya, maka tinggal segala warna yang lain. Maka warna yang lain apa dia? Hitam, koko, kuning dan sebagainya tu tak tinggal lah. Sebab Allah Ta'ala dah tentu siap dah putih. Dia pilih salah satu saja. Dan menentu pula di jihah utara. Contoh misalnya, Allah Ta'ala menentukan Ahmad tadi tu duduk di utara. Maka tinggal ia seseorang akan segala jihah yang lain. Maknanya bila Allah Ta'ala tentu si Ahmad tu dia duduk di sebelah utara, maka sebelah selatan timur dia tinggal lah, tak duduk di sana lah. Sebab dia salah satu saja. Tu. Dan menentu pula di suatu tempat seperti Kelantan misalnya. Allah Ta'ala tentukan seseorang yang bernama Ahmad tadi tu duduk di Kelantan contohnya. Maka tinggal ia seseorang akan segala tempat yang lain. Maka Ahmad tu dia tak duduklah di negeri lain, Perak kah, Selangor kah, Kedah kah. Sebab Allah Ta'ala dah tentu dah dia duduk di Kelantan. Jadi dia duduk di Kelantan lah. Negeri lain tu dia tak duduk lah. Dia tak boleh kata si Ahmad tu Kelantan. Kelantan dia duduk, Selangor pun dia duduk, Kedah pun dia duduk dalam satu masa. Mana boleh. Tak boleh lah macam tu. Dalam satu masa duduk di 3 negeri dan banyak negeri. Kalau dia duduk di Kelantan lah. Sebab Allah Ta'ala tentu dia di Kelantan. Contoh dia. Dan menentu ia Allah
pula dengan seseorang itu dengan tinggi, misalnya tinggi. Allah Ta'ala tentu seseorang yang bernama Ahmad tadi tu dengan tinggi. Maka tinggal pendek. Maka si Ahmad tu tak pendek lah, sebab Allah Ta'ala tentu dia tinggi. Tentu tu sejak azali lagi tu. Bukan baru je. Bukan makhluk tu ada baru tentu. Tak. Tentu tu sejak makhluk pun tak ada lagi masa tu. Dia azali lagi. Apa-apa makhluk pun tak ada lagi. Nur Nabi Muhammad pun tidak ada lagi. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada, dan sifat iradah tu yang ada pada zat Allah Ta'ala tu. Jadi dia tentu tu dia azali lagi. Bukannya baru tentu. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat. Mungkin mutaqabilat itulah mungkin yang berlawan. Yang berlawan keduanya. Berlawan-lawanan lah. Tinggi lawan dia rendah, gemuk lawan dia kurus. Tu. Daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku. Harus maknanya boleh berlaku di atas mungkin, di atas makhluk yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Yang menghendaki oleh Allah Ta'ala, dan menentu ya Allah. Di azali itulah akan dia akan setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin tu, menentu tu dengan sifat iradah, dengan sifat berkehendak itu, bukan dengan tergagah. Jadi Allah Ta'ala menentu tu bukan dengan tergagah, tetapi Allah Ta'ala menentu tu dengan sifat iradah dia, bukan dengan sebab tergagah. Ini terpaksa. Tu maksudnya. Dan bukan lalai. Dan bukanlah Allah Ta'ala menentukan barang yang harus tadi tu dengan lalai, dengan keadaan Allah tu lalai. Tak. Allah Ta'ala tentu dengan sifat iradah dia. Atau lupa. Allah Ta'ala tak menentukan dengan lupa. Tiba-tiba buat. Mula-mula dia ingat betul, dia buat. Dia lupa. Tak. Allah Ta'ala tentu segalanya tu dengan sifat iradah, bukan dengan sebab lupa. Ataupun dengan ilat, kerana bukannya Allah Ta'ala menentu sesuatu mungkin tu dengan ilat, dengan kerana. Kerana ada Tuhan, ada makhluk. Bukan macam tu. Allah Ta'ala tentu makhluk tu mungkin tu dengan iradah dia, dengan sifat iradah yang ada pada Allah Ta'ala tu. Atau dengan tabiat. Tabiat ni bangsa dia dah. Bila ada Tuhan, tentu ada makhluk. Ada. Bukan macam tu. Allah Ta'ala tentu dengan sifat iradah dia, yang ialah tergagah, lalai, lupa, ilat. Dan tabiat tu yang ialah 5 perkara itu mustahil, karut, akal tak boleh nak terima atas Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menentu mungkin ni, makhluk ni, dengan sifat iradah dia, bukanlah dengan tergagah, bukanlah dengan lalai, bukanlah dengan lupa, bukanlah dengan ilat, dan bukanlah dengan tabiat. Tapi Allah Ta'ala menentukan makhluk ini dengan sifat iradahnya. Jadi mustahil lah atas Allah Ta'ala menentukan makhluk ini dengan sebab tergagah, dengan sebab lalai, dengan sebab lupa, ilat dan tabiat. Iaitu mustahil lah. Perkara tersebut mustahil. Allah Ta'ala Maha Suci daripada segala perkara yang mustahil. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan bagi iradah itu dan bagi iradah itu, sifat berkehendak itu 2 ta'aluk. Sifat berkehendak itu ada 2 ta'aluk, 2 tugas. Dan bagi iradah itu, sifat iradah itulah 2 ta'aluk, 2 tugas. Iaitu 2 ta'aluk tu, sifat iradah tu. Yang pertama ta'aluk suluhi qadim. Yang pertama nama dia ta'aluk suluhi qadim. Apa dia suluhi qadim ni? Suluhi qadim ni maknanya padan patut sedia kala lagi bagi iradah. Suluhi qadim tu ta'aluk sifat iradah yang pertama, suluhi qadim. Erti suluhi qadim ni apa dia? Patut dan padan.
patut dan padan bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala lagi. Itu maksud ta'alluq suluhi qadim bagi sifat iradah. Maksud dia memang patut dan padan lah. Di azali lagi Allah Ta'ala nak menentukan apa-apa mungkin sekalipun. Padahal mungkin ni belum ada. Pada azali tu mungkin tidak ada lagi, makhluk tidak ada lagi. Tetapi ketika itu Allah ni patut dan padan dah. Kalau nak menentukan apa-apa mungkin. Itu maksud dah. Contoh macam kita beli Kita beli periuk lah. Periuk nasi kan. Kita beli ketika mana kita beli periuk nasi itu, kita duduk di kedai. Kedai yang jual periuk tu lah. Jadi ketika mana kita berada di kedai itu, memang padan dan patut sangatlah kita masak nasi. Kita kata 2 kepai dua cupak tu. 2 kepai, dua cedok tu lah, 2 kepai. Memang patut dah. Padahal beras ada di rumah. Nak masak tu kena balik rumah dulu. Tapi ketika mana di kedai tu kita memang patut dan padan lah. Ketika mana kita pegang periuk tu, periuk nasi tu. Padahal beras ada di rumah. Tu lebih kurang macam tu lah. Baik, Allah Ta'ala nak menentukan makhluk tu memang patut sangat dah. Padahal makhluk tak ada lagi. Sebab azali ni sebarang makhluk tidak ada lagi. Nur Nabi Muhammad pun tidak ada lagi. Yang ada Allah Ta'ala dan sifat iradah dia. Sifat ma'ani dia ada. Yang lain tak ada lagi. Tapi ketika azali itu memang patut dan padan lah Allah Ta'ala kalau nak menentukan. Nak menentukan ataupun nak menghendaki apa-apa mungkin. Itu maksudnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan kedua daripada dua ta'alluq sifat iradah Allah Ta'ala tu. Keduanya daripada dua ta'alluq sifat iradah apa dia? Ta'alluq tanjizi qadim. Nama dia ta'alluq tanjizi qadim. Artinya apa dia ta'alluq tanjizi qadim tu? Artinya berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan. Berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mumkinat yang tersebut. Jadi mula-mula tu ta'alluq yang pertama tu Allah Ta'ala patut dan padan nak menentu tu apa-apa mungkin. Kemudian ta'alluq yang kedua tanjizi qadim, lulus menentu tu di azali. Di azali lah, bukan di pada baru ni. Di azali lagi lulus nak menentu makhluk ni mungkin ni. Tu maksudnya. Kena faham lah. Di antara suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Kalau suluhi qadim ni baru padan patut sedia kala nak menentu dan menghendaki apa-apa mungkin. Kalau tanjizi qadim, lulus apa yang padan patut tadi tu, lulus sekiranya nak menentu dan menghendaki di azali. Maknanya tu nak menentu mungkin tu lah. Baik. Jadi ilmu usuluddin ni dia kena banyak fikir, dia kena banyak bercakap. Kalau sekadar baca tak faham, dia kena ulang, dia kena rajin bercakap, dia kena rajin muzakarah. Sebab tu setengah ulama mengatakan itulah disebabkan panggil ilmu kalam, kerana ilmu ni perlu banyak bercakap. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula dalil atas ada iradah di zat Allah Ta'ala. Mana ada dalil? Ni puak-puak Wahabi duk tanya. Sikit-sikit dalil lah, sikit-sikit dalil. Tu puak-puak Wahabi. Wajar depa tanya dalil lah. Nak hadis sahih semua. Sikit dalil. Okey, inilah dalil. Ni dalil lah. Kita nak bagi dalil. Bermula dalil. Mana ada dalil? Kata Allah ada sifat iradah pada zat Allah Ta'ala tu, mana dalil? Dalil ada dua. Yang pertama dalil naqli, dalil ayat Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua dalil aqli, dalil yang bahasa akal. Kena fikir dengan akal. Yang ni dipanggil dalil aqli. Tu. Bermula dalil atas ada iradah, ada sifat iradah di zat Allah Ta'ala. Mana ada dalil?
Itu ialah kita fikir. Ini kena fikir lah. Sebab ni dipanggil dalil akli. Dalil yang bangsa kena fikir. Yang ni fikir dengan akal lah. Fikir tilik. Fikir tilik ni, apa dah tilik? Tilik ni, renung berkali-kali. Fikir tilik. Renung berkali-kali. Lepas fikir. Tu dia panggil fikir tilik. Bukan fikir sekali sudah. Tak, fikir berkali-kali fikir. Tu dipanggil fikir tilik. Nak buat dalil ni kan senang. Dalil akli ni kena fikir. Fikir dengan akal yang Allah Ta'ala bagi tu. Fikir kepada makhluk ni lah. Fikir kepada makhluk ni. Jikalau ni sebut kalau pada fardu takdir sahaja. Padahal bukan hakikat dia bukan macam tu pun. Kita sebut ni jikalau pada fardu takdir sahaja. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala iradah. Kalau lah pada Allah Ta'ala tu tidak ada iradah, iaitulah berkehendak, nescaya adalah ia, ya Allah, tidak menghendaki dan tidak menentu. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada sifat iradah lah, tidak ada sifat berkehendak lah, maka Allah pun tidaklah menghendaki, tidaklah menentu, sebab dia tak ada sifat tu. Maka ada kalanya Allah Ta'ala tu dengan terpaksa, tergagah. Dia buat makhluk ni dengan sebab tergagah, terpaksa. Bukan sebab berkehendak dah. Atau dengan lalai. Dia buat makhluk ni dengan lalai. Dengan lalai. Atau dengan lupa. Buat makhluk ni dengan lupa. Mula-mula ingat, betul pun lupa. Buat dengan lupa. Atau dengan ilat. Kerana. Ilat ni kerana ada Allah, ada makhluk. Tu. Dia. Tu. Atau dengan tabiat. Tabiat dia macam tu dah. Ada Allah, adalah makhluk. Tu. Sebab apa? Ni kita kata kalau sahaja ni. Hakikat dia tak pun. Kalau. Nak buat dalil. Dan jika Allah Ta'ala tergagah. Kalau Allah Ta'ala tu tergagah, yakni terpaksa. Buat makhluk ni secara terpaksa. Nescaya tidak menjadi ya Allah akan makhluk ini. Maka tak boleh lah nak buat makhluk ini sebab buat tu dengan tergagah. Ada yang lain pula duk paksa Tuhan so buat makhluk ni. Tak boleh lah nak buat. Sebab Allah Ta'ala tu tergagah. Sedangkan yang sebenarnya Allah tu buat makhluk dengan berkehendak dia. Dengan berkehendak dia. Bukan dengan tergagah. Kerana ianya Allah tidak menghendaki. Kalau lah Allah tu buat dengan sebab terpaksa, tergagah, maka tidaklah menjadi sesuatu pun makhluk ini kerana dia tidak menghendaki. Tu. Dan jika fardu takdir lalai, ini Allah tu buat menentu makhluk tu dengan lalai. Buat makhluk ni dengan lalai. Lalai ya Allah ataupun lupa ya Allah. Dia buat makhluk ni dengan lalai, dengan lupa. Tu. Nescaya tidak ada juga makhluk ini. Nescaya makhluk ini tidak ada jugalah. Kalau Allah ni buat makhluk dengan lalai, dengan lupa, nescaya makhluk tidak ada juga. Kerana apa? Kerana kedua-duanya, lalai dan lupa itu tidak menghendaki. Tidak menghendaki buat kerja. Lalai dengan lupa ni dia kan nak buat kerja. Dia tak buat kerja. Baik. Dan jika fardu takdir, jika fardu takdir berbuat juga, kalau lah Allah Ta'ala tu buat juga dengan lalai dan lupa, dia buat juga. Dia buat juga makhluk ni dengan lalai, dengan lupa. Nescaya bertukar habis hakikat makhluk ini. Tukar habis. Yang tinggi bertukar jadi rendah, yang gemuk bertukar jadi kurus, yang putih bertukar jadi hitam. Tukar habis. Sebab apa? Sebab Allah buat makhluk tu dengan lalai, dengan lupa. Sepatutnya Allah tu buat dengan sifat berkehendak, sifat iradah. Dia tentukan si Ahmad ni dengan tinggi, maka tak rendah lah. Ditentukan Ahmad ini dengan kurus, maka tak gemuk. Tapi kalau Allah Ta'ala buat makhluk itu dengan lalai ataupun dengan lupa, maka bertukar habis
hakikat makhluk tersebut. Yang tinggi bertukar jadi rendah. Nak buat yang tinggi, betul, tengok-tengok jadi rendah. Nak buat yang kurus jadi gemuk. Bertukar habis. Sebab apa? Allah Ta'ala buat dengan lalai dan lupa. Itu fardu takdir lah. Dan jika makhluk ini turut ada dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada. Ni ni kita buat dengan tabiat. Tabiat. Ilat-ilat. Sebab Tuhan ada, itulah makhluk ada. Allah Ta'ala ada, makhluk pun ada. Contoh dia seperti gerak cincin. Gerak cincin di jari tu. Gerak cincin tu dengan sebab turut gerak jari. Sebab apa jari? Sebab apa cincin tu gerak? Sebab jari tu gerak. Tu maksud dia. Misalnya lah. Jadi jari cincin tu gerak disebabkan jari tu gerak. Tu misalnya. Nescaya makhluk ini tidak jadi ada. Kalau Allah Ta'ala buat makhluk macam tu, dengan sebab ilat, kerana ada Allah, ada makhluk ni sebab ada Allah. Contohnya seperti ada gerak cincin dengan sebab geraknya jari. Kalau lah macam tu, misalnya nescaya makhluk ini tidak jadi ada juga. Tak ada juga makhluk ni. Kerana makhluk ini tak terima pada akal. Makhluk ini tak terima pada akal. Nak turut ada. Tak boleh nak terima lah pada akal. Tak boleh terima pada akal. Makhluk ini nak ada. Nak turut ada. Dengan sebab adanya Tuhan. Dia tak boleh terima, akal tak boleh terima. Yang ni apabila ada Tuhan, makhluk turut ada. Tak boleh. Kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima macam tu. Kerana apa? Kerana asal makhluk ini tiada. Dia tak boleh lah Tuhan ada, makhluk ada. Sebab asalnya makhluk ni tak ada. Makhluk ni harus Allah yang bagi ada dengan sifat berkehendak dia. Kan? Allah Ta'ala menentu, barulah boleh ada. Bukan dengan sebab tabiat. Ada Allah, adalah makhluk. Ada Allah, adalah makhluk. Tu. Maka macam mana nak turut ada sedangkan makhluk tu asal dia tak ada. Dia harus. Makhluk ni perkara yang harus. Dia asal tak ada. Dia tak boleh lah. Allah ada, makhluk pun turut ada. Tak boleh lah macam tu. Sebab makhluk ni asalnya tak ada. Baik. Yang menentu bagi ada makhluk ini Allah. Dan walhal Tuhan itu ada sedia kala lagi. Ada sedia kala lagi. Makhluk ni baru je. Sebab makhluk ni baru timbul. Tuhan tu di azali lagi ada dah. Allah tu di azali ada dah. Makhluk ni baru timbul. Dan jika makhluk ini turut ada, jika fardu takdir lah, makhluk ini turut ada dengan jalan dengan jalan passion dia. Dengan jalan passion dia. Ni kata pada Mekah lah. Makhluk ni ada kalau dia ada dengan jalan passion dia. Ada yang dikatakan tabiat. Tabiat macam tu. Allah ada, makhluk pun ada, turut ada. Allah ada, makhluk pun ada. Kalau macam tu lah. Kita kata atas dasar fardu takdir. Nescaya tidak boleh ada juga. Nescaya makhluk ini tidak boleh ada juga. Sebab apa? Kerana asal makhluk ini tiada. Sebab makhluk ni harus, mungkin asalnya tidak ada. Dia tak boleh kata Tuhan tu ada, makhluk pun ada. Tak boleh. Ada yang tanya, Baqarah ke ni? Tak. Ni kitab Misbahul Munir. Baqarah ni tak padan dengan kita. Baqarah ni kena tok guru baca. Kita ni cak ayam lah. Kita ni cuma nak muzakarah yang rendah-rendah saja. Ni pun payah ni. Baqarah ni kena tok guru lah. Kita ni tok garu. Baik, jadi nescaya tidak boleh ada juga
makhluk itu. Sebab apa? Kerana asal makhluk ini tiada. Kita tak bolehlah nak kata makhluk ini ada dengan sebab ada Tuhan. Ada Tuhan, tabiatnya mesti ada makhluk. Tak boleh kata itu sebab makhluk ni asalnya tiada. Sedangkan Allah tu ada sejak azali lagi. Makhluk ni baru ada. Jadi mustahil lah. Baik, tiba-tiba makhluk ini ada juga, yang ini dengan sebab, dengan sendirinya. Tak boleh lah. Maka nyatalah, yang ini bagi tiap-tiap seseorang tu, maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya, bagi Allah, iradah, yang ini sifat iradah yang dinamakan berkehendak tu, tidak tergagah. Dengan jalan tidak tergagah lah. Dan tidak pun lalai, tidak pula lalai, dan lupa, dan ilat. Ilat ni macam tadi lah. Kerana ada Allah, ada makhluk. Contohnya seperti kerana gerak cincin tu, gerak cincin disebabkan kerana geraknya jari. Tu ilat. Bukan macam tu lah. Dan tabiat ni ada Allah ada makhluk. Itu jadi semua tu dipanggil mustahil lah. Tidak tergagah Allah tu, dia ada sifat berkehendak dan tidak tergagah, tidak pula lalai, tak lupa dan ilat dan tabiat. Itulah pengakuan yang sebenarnya. Itulah pengakuan yang sebenarnya yang membetuli ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin." Dalam surah At-Takwir ayat 29. Tuhan kata apa artinya? Dan tidaklah menghendaki kamu, yakni oleh kamu, melainkan bahawa menghendakilah Allah, yakni oleh Allah, dan menentunya Allah Ta'ala. Ianya Allah, Tuhan sekalian alam. Maka nyatalah pada ayat itu, ayat mana? Wa ma tasya'una illa tadi itulah. Nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala bersifat ya Allah dengan musayyi'ah, yakni iradah, berkehendak. Ialah, ini Allah juga ialah juga dikatakan iradah. Ialah musayyi'ah tu juga dikatakan iradah, yakni sifat iradah. Wallahu a'lam ay alimun. Jadi secara kesimpulannya, Allah tu wajib ada sifat iradah pada zatnya. Jadi Allah Ta'ala menentukan adanya makhluk ini dengan sifat iradah dia. Allah Ta'ala menghendaki makhluk ni dengan sifat iradah dia, bukan dengan sebab tergagah, bukan dengan sebab lalai, bukan dengan sebab lupa, bukan dengan sebab ilat, dan bukan dengan sebab tabiat. Semua tu adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Baik, jadi sekadar itu dulu lah untuk live pada petang ni. Mudah-mudahan dapat menambah sedikit sebanyak ilmu kita, ilmu akidah kita pada petang ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah kitab Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir. Jadi saya baca ni supaya nak ingat baliklah masalah-masalah yang terdapat dalam kitab ni, yang mana saya mengaji. Kalau mengaji ni, kalau tak baca langsung memang tak ingat tu. Sebab cara nak bagi hidup ilmu ni dengan baca balik, ulang kaji balik. Itulah cara dah. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan dapat tumpang lah sikit, dapat tumpang sikit apa yang telah saya pelajari kitab ni. Jadi kita ni taklah pandai, cuma nak belajar baca, yang tu saja. Kita bukan tok guru lah. Nanti live lagi insya-Allah, ada masa lapang. Kebiasaannya saya buat waktu pagi, pukul 9 lebih, dan petang. Tengok keadaan, kadang-kadang pagi, kadang petang. Petang tu dalam pukul 3 lebih kurang itulah. Kalau pagi dalam pukul 9 lebih sikit, InsyaAllah lah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Ta'ala. Lagi satu yang nak tengok rakaman, boleh tengok di YouTube. Saya ada upload di YouTube channel saya, Qiraati Raudatul Jannah Resources. Qiraati Raudatul Jannah Resources.
Boleh tengok pada profil TikTok saya ni. Dekat situ ada lambang YouTube. Tekan saja, terus dia masuk ke YouTube. Dalam tu boleh tengok lah segala rakaman yang saya upload di situ. Semuanya ilmu belaka, insyaAllah. Ilmu fiqah ada, ilmu Quran pun ada, semua ada insyaAllah. Baik. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, aku liqauli hadza